Seterusnya, macam mana kita nak menentukan suatu hubungan merupakan suatu fungsi atau bukan fungsi? Sebab saya rasa sebelum ini awak sudah belajar, untuk hubungan dia ada 4 jenis hubungan. Yang pertama, hubungan satu dengan satu. Hubungan satu dengan banyak. Hubungan banyak dengan satu. Dan hubungan banyak dengan banyak. Tapi di antara 4 hubungan ini, yang mana adalah fungsi dan yang mana ialah bukan fungsi. So dekat sini kita tengok macam mana kita nak menentukan sama ada hubungan itu ialah fungsi atau bukan fungsi. Yang pertama sekali, dekat sini dia sudah bagi tahu dengan awak. Fungsi ialah satu hubungan dengan satu. Hubungan satu dengan satu atau hubungan banyak dengan satu. Kita boleh buat kesimpulan dekat sini untuk suatu fungsi, setiap objek cuma boleh ada satu image. So, satu dengan satu, banyak dengan satu. Dia cuma ada satu image sahaja. Macam mana tu? Okey, dekat sini dia ada bagi dalam bentuk gambar rajah. Kelas haiwan, buaya kelasnya reptilia, ikan paus kelasnya ialah mamalia, katak kelas haiwannya ialah amfibia. So kita tengok dekat sini, satu objek memetakan kepada satu image. Satu objek memetakan kepada satu image. Satu objek memetakan kepada satu image. So hubungan ini ialah hubungan satu dengan satu. Sebab setiap objek ini dia cuma memetakan kepada satu image. Seterusnya kita tengok Ali. Subjek kegemarannya ialah fizik. Rama, subjek kegemarannya ialah kimia. Tan, subjek kegemarannya ialah kimia. Okey, tadi saya cakap setiap objek cuma memetakan kepada satu. Kenapa dekat sini ada dua objek memetakan kepada satu? Jangan keliru. So yang pertama dekat sini kita ada satu objek dan objek ini dia hanya memetakan kepada satu image. Kita tengok Rama pula. Rama ialah satu objek. Lepas itu, dia juga hanya memetakan kepada satu objek. Seterusnya, Tan. Tan ialah objek dan Tan juga hanya memetakan kepada satu image. So, inilah yang saya maksudkan. Setiap objek hanya memetakan kepada satu image. So, tetapi dekat sini, kita ada dua objek yang memetakan kepada image yang sama. So, hubungan ini ialah hubungan banyak dengan satu. Sebab dia cuma ada satu image sahaja. Yang penting dia ada satu image lah. Itu mesti ingat. Okey. Kita tengok contoh. Contoh ini adalah contoh yang saya ambil daripada buku teks. Adakah hubungan yang berikut suatu fungsi? Jelaskan. Dekat sini ada berapa soalan? Ada dua benda yang dia nak. Yang pertama, awak tentukan sama ada ini ialah satu fungsi. Lepas itu, awak mesti jelaskan kenapa dia fungsi. Kita tengok soalan A. Untuk soalan A, 2 memetakan kepada 8, 5 memetakan kepada 20, 6 memetakan kepada 24. Dekat sini awak tengok setiap objeknya hanya memetakan kepada satu image. So, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Apa jenis hubungan ini? Hubungan ini ialah hubungan satu dengan satu. Ya, so apa kesimpulan yang awak boleh buat? Hubungan ini ialah satu fungsi kerana setiap objek hanya memetakan kepada satu image. Okey? Kita tengok soalan B. 4 memetakan kepada 2. 8 memetakan kepada 2. 18 memetakan kepada 3. 18 memetakan kepada 9. Ini yang satu contoh yang baik. Sebab dekat sini kita tengok 4 memetakan kepada satu image. 8 memetakan kepada satu image. 18 memetakan kepada 2 image. So dekat sini hubungan ini adalah hubungan banyak kepada banyak. So bila dia banyak kepada banyak, so ini adalah bukan fungsi. Awak boleh tulis macam itu. Hubungan ini ialah bukan fungsi kerana hubungan banyak kepada banyak. Ataupun awak boleh tulis macam ini.
Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi, iaitu setiap objek hanya mempunyai satu imej sahaja. Tetapi 18 mempunyai dua imej, iaitu 18 memetakan kepada 3 dan 18 memetakan kepada 9. Sebab itu dia bukan fungsi. Boleh ikut? Dia cuma boleh satu imej sahaja. Kalau ada dua atau banyak imej, so dia bukan fungsi. Okey. Kita tengok soalan C pula. Soalan C, 1 memetakan kepada A, 3 memetakan kepada B, 7 memetakan kepada B, 9 dia tidak memetakan kepada apa-apa. So adakah ini suatu fungsi? Cek. Satu objek, satu imej kah? Ya. Satu objek, satu imej. Ya. Satu objek, satu imej. Ya. So, fungsi kah? Bukan. Sebab dalam dia punya syarat, setiap objek. Bila dia kata setiap objek, maksudnya semua objek. Dekat sini 9 tidak ada imej. So, dekat sini, hubungan ini bukan satu fungsi kerana 9 tidak mempunyai imej. Tengok. Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi, iaitu setiap objek mesti mempunyai satu imej sahaja. Perhatikan 9 tidak mempunyai imej. Ya. So, maksudnya setiap objek mesti ada satu imej. Kalau objek yang tidak ada imej, so ini bukan fungsi. Okey. Sekarang kita dah another level. Sebelum ini awak cuma belajar hubungan sahaja. So, sekarang kita belajar fungsi. Atas sikit daripada hubungan. Okey. Soalan D. A memetakan kepada 4. B memetakan kepada 4. C memetakan kepada 12. Tapi 10 dekat sini tidak ada objek. Adakah ini suatu fungsi? Tengok dulu. Satu objek, satu imej. A, 1, 4, 1. B, 1, 4, 1. C, 1, 12, 1. Setiap objek, dia memetakan kepada satu imej. So, untuk soalan D, ini adalah suatu fungsi. Sebab setiap objek mempunyai satu imej. Walaupun 10 itu dia tidak ada objek. Syarat dia objek. Objek itu, setiap objek mesti ada imej. Dan imej dia pula mesti satu sahaja. Okey? Okey, kita teruskan. Ini hubungan satu kepada satu dan hubungan banyak kepada satu. Cuma ini sahaja merupakan fungsi. Yang lagi dua itu, satu kepada banyak, banyak kepada banyak, bukan fungsi. Ingat dua ini saja, kepada satu. Itu saja ingat, kepada satu. Lepas itu setiap objeknya mesti ada satu imej. Okey? Okey. Kalau tadi adalah kita guna perwakilan grafik, sekarang ini macam mana kita nak tentukan sama ada graf yang diberi itu ialah satu fungsi atau bukan? Graf ada banyak jenis. Yang pertama ialah graf garis lurus. Yang kedua ialah graf kuadratik. Yang ketiga ialah graf kubik. Dan yang keempat ialah graf salingan. Saya rasa awak sudah belajar empat jenis graf ini. Tapi macam mana kita nak tentukan sama ada graf itu ialah fungsi atau bukan? Dia ada cara dia. Cara yang dipanggil ialah ujian garis mencancang. Mencancang macam mana garis mencancang? Ya. Yang awak selalu panggil menegak, lurus. Kalau lurus semua lurus. Ini pun lurus, ini pun lurus, ini pun lurus. Tapi awak mesti sebut dia mencancang. Kalau mencancang dia tegak macam ini. Itu ialah mencancang. Macam mana kita nak tentukan satu graf itu ialah fungsi atau bukan? Ujian garis mencancang. Kalau dekat sini, apabila kita guna ujian garis mencancang, kita dapati cuma ada satu titik sahaja yang kena. Ingat satu titik sahaja kena. So, tak semestinya awak buat garis mencancang dekat sini. Nak buat dekat sini pun boleh.
Nak buat dekat sini pun boleh. Tengok, cuma kena satu titik sahaja. Nak buat dekat sini pun boleh. Dia cuma kena satu titik sahaja. So, graf hash ini ialah satu fungsi. Sebab dia cuma kena satu titik. Sekarang kita tengok yang sebelah ini pula. Adakah dia satu fungsi? Kita buat ujian garis mencancang. Bila kita buat ujian garis mencancang, kita dapati ada dua titik yang kena. So, bila dia ada dua titik yang kena, so ini adalah bukan fungsi. Ingat fungsi image-nya cuma ada satu. Bila awak garis, awak dapat dua, itu maknanya ada dua image. Sebab untuk satu nilai X, awak dapat dua nilai. So, buat dekat sini pun dapat dua, buat dekat sini pun dapat dua. So, maknanya ini bukan fungsi. Yang ini tadi fungsi, sebab untuk satu nilai X kita dapat satu nilai Y. Untuk satu nilai X kita dapat satu nilai Y. Satu nilai X dapat satu nilai Y. Dekat sini bukan fungsi sebab satu nilai X kita dapat dua nilai Y. Satu nilai X kita dapat dua nilai Y. So ini bukan fungsi. Okey. Ujian garis mencancang. Kita tengok contoh. Antara graf yang berikut, yang manakah menunjukkan suatu fungsi? Soalan yang pertama, dia ada bagi satu graf. Okey. Nama graf awak tak perlu tahu, bentuk graf ini pun awak tak perlu tahu. Cukuplah awak perlu tahu macam mana awak nak tentukan graf ini, macam mana kita nak tentukan dia fungsi atau bukan. Apa nama ujian dia? Ujian garis mencancang. Bila awak buat ujian garis mencancang, ya awak buat dekat sini. Kalau awak nak buat dekat sini pun boleh. Ikut nafsu awak nak buat dekat sini pun boleh. Nak buat dekat sini pun boleh. Asalkan dia garis mencancang. Macam mana mencancang tadi? Ni. Bila awak buat ujian garis mencancang, awak dapati dia cuma kena pada satu titik. Titik dia dekat situ. Saya dah merahkan ni. Saya dah merahkan. So, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Kesimpulannya, graf ini ialah satu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Itu saya tekankan. Hanya pada satu titik sahaja. Boleh ikut? Kita tengok contoh yang kedua. Macam mana nak tentukan? Ujian garis mencancang. Kita lukis satu garis mencancang. Namanya terdiak berlama. Ya, dia buat dekat situ. Kalau awak tak suka dekat situ, awak boleh buat dekat sini. Tak suka dekat sini, buat dekat sini. Tak suka dekat situ, buat dekat sini. Asalkan dia garis mencancang. Bila awak test dekat sini pun, dia cuma memotong pada satu titik. Dekat sini pun, dia memotong pada satu titik. Dekat sini pun dia memotong pada satu titik. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ialah graf ini ialah satu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf hanya pada satu titik sahaja. Okey, ujian garis mencancang memotong satu titik. Boleh ikut? Kita ikut contoh lain pula. Contoh yang ketiga. So, contoh yang ketiga, kita guna ujian yang sama. Bila kita guna ujian garis mencancang, kita dapati dia memotong pada dua titik. Satu, dua. Okey, cikgu, saya tak minat garis itu. Buat dekat sini pun boleh. Buat dekat sini pun boleh. Buat dekat sini pun boleh. Buat dekat sini? Dekat sini tak boleh. Sebab dekat sini tak ada grafnya. Jangan nak susahkan diri lukis dekat sini pula. Apa tujuannya? Tidak, kita nak uji graf. Dekat sini dia tak ada. So, bila awak buat dekat sini tadi, awak dapati dia memotong pada dua titik. Titik yang pertama dan titik yang kedua. So, apa kesimpulan yang awak boleh buat? Graf ini bukan satu fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang, garis itu memotong graf pada dua titik. So, itulah. Dekat sini tak nampak sebab gambar saya dekat sini. Okey? Okey.